itu telah diumum oleh SPR akan diadakan pada 19 November 2022 nanti. Pada pandangan Datuk, apakah tarikh ini sesuatu tarikh yang dipersetujui oleh banyak pihak ataupun satu tarikh yang seolah-olah dipaksa kepada orang ramai untuk diadakan pada tarikh yang kita sebutkan tadi, Datuk? Ya, bagi saya bahawa ini satu pilihan raya yang lahir daripada tuntutan daripada satu pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Ini diperakui sendiri. Saya berterus terang dalam rancangan ini ya. Ini diakui sendiri oleh Datuk Seri Ismail Sabri kepada saya. Saya masih lagi menyimpan WhatsApp yang saya berhubungan dengan dia. Boleh dikatakan kerap masa sebelum sidang parlimen bulan 8 sampai sebelum sidang parlimen, semasa sidang sebelum pembentangan bajet, saya sentiasa berhubung dengan dia untuk bertanya khabar tentang apakah betul akan dibubarkan parlimen ini apabila banyak media membuat berbagai-bagai andaian dan rumusan. Dan beliau mengakui bahawa memang beliau mendapat tekanan yang kuat daripada dalam kepimpinan UMNO, khususnya daripada presiden parti dia sendiri. Itu diakui. Dia kata, ya memang aku mendapat tekanan yang begitu kuat. Saya ingat 2 kali WhatsApp yang saya simpan dalam ini, 2 kali dia mengaku dalam tempoh yang agak jarak yang jauh, satu pada bulan 8, kemudian satu pada bulan 10, awal bulan 10. Dia mengakui bahawa memang bila saya tanya apakah betul yang Muhammad nak bubar parlimen, dia kata saya belum ada tentu tarikh lagi, tetapi saya menghadapi tekanan yang kuat untuk dipercepatkan pembubaran parlimen. Dan sudah tentu bagi saya bahawa itu adalah daripada, seperti yang diakui kepada saya, itu daripada presiden ataupun kepimpinan parti dia sendiri. Dan dia tidak ada lagi ruang untuk nak mengelak apabila sampai kepada satu saat tekanan yang agak kuat kepada beliau itu menyebabkan beliau terpaksa bubar. Dan pembubaran itu sewaktu saya berada di Rwanda bersama dengan Datuk Saifuddin Nasution. Kami mewakili parlimen untuk persidangan parlimen antarabangsa. Jadi belum sempat lagi kami menghadiri sidang, baru sampai dan besok tidur satu malam, besok bersarapan. Waktu sarapan itulah kami diberitahu bahawa parlimen telah pun dibubarkan. Jadi ini pengakuan yang dibuat oleh Datuk Ismail Sabri kepada saya bahawa tuntutan itu daripada Zahid. Dan dia akui sendiri sewaktu berjalan berdua-duaan dengan saya di parlimen untuk ke satu bilik, dia akui bahawa memang aku menghadapi tekanan yang kuat daripada dalaman parti aku. Itu satu pengakuan daripada beliau. Jadi ini jelas kepada kita bahawa pilihan raya ini adalah pilihan raya yang golongan yang dianggap sebagai kluster mahkamah yang punya masalah perbicaraan yang sedang berlangsung bagi Datuk Zahid Hamidi ini yang perlu dicari jalan untuk mengelak daripada kes itu berlarutan. Dan saya percaya bahawa jika Barisan Nasional menang besar, maka kes itu akan dapat diketepikan dan beliau akan dapat menyelamatkan diri daripada masuk penjara ataupun didapati bersalah dan akhirnya masuk penjara. Datuk menyebut tadi bahawa tekanan daripada Presiden UMNO yang juga mengetuai satu kluster, Datuk sebut tadi kluster mahkamah. Jadi pada jangkaan beliau lah, apakah beliau menjangkakan apa yang berlaku di Melaka dan di Johor berterusan untuk pilihan raya yang pada 19 nanti? Maknanya, apakah dia yakin dia akan menang? Sebab sekarang ni kita melihat, Datuk, suasana tidak lagi memihak kepada UMNO Barisan Nasional. Kita melihat bahawa keadaan sekarang sambutannya semakin hambar, Datuk. Saya lihat pertama dia yakin kerana itu adalah 2 petunjuk termasuk di Sarawak. Maknanya ada 3 petunjuk yang menunjukkan bahawa memihak kepada Barisan Nasional ataupun dia mengatakan ketiga pilihan raya itu tidak memihak kepada Pakatan Harapan ataupun pembangkang yang lain. Jadi sebab itu dia merasakan bahawa ini masa dia.
Sebab itu pencaturan dalam nak hadapi pilihan raya umum ini pun dicaturkan untuk supaya dia mengenepikan semua musuh-musuh politik dalam UMNO, dalam Barisan Nasional. Jadi Tan Anwar Musa, Syahidan Kasim, Zahidi Padang Besar, Halimah Sadiq, Mastura. Ini musuh-musuh mereka, apatah lagi musuh-musuh yang dia anggap bahawa kalau mereka ini menang, jadi sukar untuk dia nak mencaturkan satu pencaturan seterusnya. Sebab bagi saya bahawa dia menganggap bahawa kalau dia pemenang besar, pencaturan seterusnya ialah Perdana Menteri dia. Walaupun poster boy-nya ialah Mak Sabri. Walaupun poster boy-nya ialah Mak Sabri, walaupun mereka mengaku bahawa Mak Sabri adalah calon Perdana Menteri, tetapi pencaturan itu menunjukkan bahawa untuk tidak ada gangguan dalam perjalanan dia untuk nak sampai kepada kedudukan sebagai Perdana Menteri. Sebab dia sendiri merasakan bahawa kalau Mak Sabri sebagai Perdana Menteri, belum tentu kes dia akan dapat diketepikan oleh mahkamah ataupun peguam negara untuk penakwa menarik balik dan sebagainya. Jadi dia perlu untuk sampai kepada satu kedudukan yang dia mempunyai dan memiliki kuasa penuh, maknanya peguam negara duduk bawah dia, mahkamah duduk bawah dia, kan, kehakiman duduk bawah dia. Jadi ini yang dicatur. Ini sangat berbahaya apabila politik negara kita ini dicatur oleh orang yang ada masalah. Orang yang ada masalah di sudut undang-undang. Orang yang didapati ada kes hasil daripada report laporan siasatan yang dibuat oleh polis dan juga SPRM, didapati dia ada kes. Kalau dia tak ada kes, saya percaya bahawa SPRM dan polis serta pendakwa tidak berani untuk mendakwa dia. Jadi pencaturan ini sedang dilakukan. Pencaturan politik masa depan negara kita ni sebenarnya dicatur oleh orang yang jahat. Ini sangat berbahaya apabila mafia politik, bagi saya ini mafia politik, sebab gerakan mafia politik mencaturkan negara kita, betul-betul macam gambar Hindustan. Betul-betul macam gambar Hindustan. Mafia politik mencaturkan dan bukan sahaja mafia politik itu, tetapi mafia politik dengan mafia penjenayah sebenar ni juga bergabung untuk menentukan arah masa depan negara kita. Ya, pada pandangan Datuk lah, pencaturan daripada yang Datuk sebut tadi ni, mafia, kita lihat setelah hari penamaan calon, Datuk. Satunya dia cantah, orang-orang yang mempunyai ataupun yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri, sebagaimana yang Datuk sebut tadi ni. Ambil satu contoh, Datuk Seri Syahidan Kasim contohnya. Apabila dia cantah puak-puak ni, Datuk, berlaku pergolakan di dalam UMNO. Satu. Yang keduanya, rakyat menyedari bahawa pencaturan ini adalah daripada bapa mafia, bapa gangster. Rakyat makin tahu. Jadi rakyat makin nampak bahawa pencaturan ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada negara, dan panjang 5 hari ini kita nampak sokongan kepada UMNO Barisan Nasional semakin menurun. Datuk, apakah peluang UMNO tu masih macam Melaka, masih macam Sarawak, masih macam Johor? Pandangan Datuk. Saya contoh di Kedah, duduk utara adalah Kedah. Saya telefon ketua bahagian UMNO Kubang Pasu. Saya terus terang. Saya baik dengan Datuk Zaini. Kami selalu kadang-kadang bersarapan sekali di Alor Merah, depan Masjid Alor Merah. Seminggu sebelum penamaan calon, dia telefon saya. Dia tanya saya, macam mana Datuk Mahfuz kekalkan di pokok sana? Saya kata parti saya minta saya bertahanlah. Datuk Zaini macam mana? Saya kata saya pun di Kubang Pasu lah. Dia kata calon Kubang Pasu lah bakal calon. Tiba-tiba dia tak lekat jadi calon. Sehari lepas penamaan calon, saya terus telefon dia. Pasal apa jadi macam ni? Dia kata apa boleh buat, dia dicop sebagai orang Mak Sabri. Zahid dicop dia sebagai orang Mak Sabri. Maknanya Zahid ni tak nak ada orang yang mempertahankan Mak Sabri. Sebab dia tak mau Mak Sabri yang jadi Perdana Menteri kalau BN menang. Dia nak sama ada BN menang penuh jumlah yang boleh membentuk kerajaan, ataupun BN menang yang memaksa untuk mereka membuat kerjasama politik dengan Perikatan Nasional. Mesti dia, bukan Mak. Bukan Mak. Kemudian Zahidi Padang Besar. Saya tahu kata dia tidak dicalonkan. Hari penamaan calon, saya
telefon dia daripada dalam bilik pendapat calon. Saya tanya macam mana? Dia kata dia bertanding. Saya kata bertanding atas apa? Dia kata sebagai bebas. Pasal apa jadi macam tu? Hang tak dicalonkan. Dia kata sebab aku antara orang yang banyak mengkritik presiden dan aku dilihat sebagai orang yang lebih rapat dengan Mahyar Sabri. Jadi saya nampak bahawa macam saya kata tadi, saya nak ulang sekali lagi, Zahid ini sedang menceturkan politik supaya tak ada gangguan dalam perjalanan untuk dia capai mendapat satu kuasa politik. Dia macam Muhyiddin jugalah. Muhyiddin dengan scheme of thing untuk dia nak sampai kepada Perdana Menteri. Dulu waktu dia bersama dengan Najib telah mengenepikannya. Najib telah menggagal untuk dia pergi ke hadapan. Jadi akhirnya dia bercita-cita, Muhyiddin bercita-cita untuk mendapatkan jawatan Perdana Menteri. Jadi dia pergi kepada, apabila dia dapat mandat daripada rakyat bersama dalam Pakatan Harapan, akhirnya dia pergi untuk mencaturkan dengan scheme of thing dengan mendapatkan sejumlah dengan diberikan apa-apa yang diperlukan, sama ada jawatan menteri, timbalan menteri ataupun GLC dan agensi kerajaan diberikan. Jadi macam tu juga dengan Zahid impian dia sudah sampai kepada tahap macam mana Muhyiddin, timbalan Perdana Menteri. Hanya selangkah lagi. Jadi inilah masa dia, apatah lagi dalam keadaan dia berhadapan dengan kes mahkamah. Namun begitu seperti yang Dr. Ismail tanya tadi, bahawa apakah UMNO masih punya masa depan dari segi sokongan dan dukungan pengundi. Saya percaya daripada apa yang dapat saya temu, bahawa ahli-ahli UMNO pun tak senang dengan keadaan yang seperti ini, dan ahli-ahli UMNO pun merasa mereka malu dengan memiliki ketua parti, Perdana Menteri, presiden parti mereka yang hanya mencaturkan untuk kepentingan politiknya. Jadi saya percaya bahawa satu jalan sukar untuk UMNO, Barisan Nasional mendapat kuasa dengan kemenangan dengan satu jumlah kursi yang besar. Dan ini akan memayahkan lagi untuk Zahid, kecuali kalau Zahid nak berikan laluan kepada UMNO, nak menyelamatkan UMNO, dia menarik diri daripada menjadi calon di bahagian Datuk sekarang. Walaupun dia tak boleh tarik diri lah, nama dia tetap ada, tetapi dia perlu umum. Kalau dia nak menyelamatkan UMNO dan Barisan Nasional, ini pada saya lah, pandangan saya, dia tarik diri. Itu mungkin, tetapi saya fikir agak terlambat orang akan membaca apa pula percaturannya. Jadi saya nampak bahawa yang ada calon-calon yang dipilih ini adalah calon-calon yang yes man kepada presiden, yang yes man kepada Zahid. Sebab yang menandatangani adalah watikah itu adalah Zahid. Jadi akhirnya kita akan dapat lihat kalau dikatakan seperti keyakinan Zahid ini, mereka mampu untuk dapat dan meraih kemenangan, membentuk kerajaan, sama mungkin kalau tidak dengan kuasa penuh mereka, tapi bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Tetapi saya percaya bahawa ini akan menjadikan negara kita ini terus menghadapi kesakitan. Negara kita sedang sakit. Sakit maknanya dia tak dapat kepercayaan. Dah orang tak boleh berubah dah. Antibodi kita dah lemah negara kita ni. Jadi kecuali kita kena cari antibodi baru untuk disuntik bagi kita punya kekuatan antibodi itu.